Perbezaan budaya dan cara kerja dalam sektor sawit mungkin mencetuskan tanda buruh paksa seperti yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Antarabangsa. Jelas Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB Dr. Ahmad Parviz Gulam Kadir, isu berkenaan perlu diperjelaskan agar ia tidak disalah tafsir. Sebelum ini, Agensi Perlindungan Kastam dan Sempadan Amerika Syarikat CBP mengenakan sekatan selepas menerima maklumat bahawa syarikat tersebut mempunyai 11 tanda buruh paksa yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Antarabangsa. Yang wujud ini menyebabkan bagi kita memanglah macam cuti sekolah ataupun pada anak-anak di Felda ataupun di program kecil sendirian lain, mungkin itu adalah amalan biasa pada kita. Tapi walau bagaimanapun, apa yang berlaku kadang-kadang NGO yang terlibat, seperti mana baru ini ada satu artikel yang diterbitkan dalam Associated Press juga menunjukkan isu buruh kanak-kanak dalam industri sawit bukan saja di Indonesia tapi juga di Malaysia, dan mereka kaitkan bagaimana sepatutnya anak-anak ini berada di sekolah dan berusaha mengubah kehidupan keluarga tapi paksa berhadapan di dalam ladang-ladang sawit lah. Jadi ini bagi saya perlu kita fahami, walaupun kemungkinan ada pihak-pihak yang mungkin menggunakan itu sebagai propaganda, tapi bagi kita saya rasakan sebaik mungkin kita dapat mengelakkan daripada perkara-perkara tersebut terus berlaku lah. Kerana pihak NGO mungkin boleh mengambil kesempatan tersebut lah untuk menunjukkan seolah-olah berlakunya buruh paksa atau buruh kanak-kanak di dalam ladang-ladang di negara kita lah. Dr. Ahmad bagaimanapun berkata meskipun wujud perbezaan definisi buruh paksa, namun tindakan CBP tidak boleh dipandang mudah. Betul. Saya rasa walaupun dia kedudukan di nombor 15 sekalipun, amat penting untuk kita mengekalkan semua pasaran kita di dunia ini kerana benda yang kecil boleh merebak menjadi besar. Jadi saya rasakan walaupun kecil tapi saya rasakan pasaran USA adalah satu yang amat penting dan satu yang solid untuk kita pertahankanlah. Oktober lepas, CBP turut mengharamkan import produk sawit keluaran FGV atas dakwaan sama. Malah syarikat Top Glove juga berdepan sekatan sama atas dakwaan penggunaan buruh paksa. Sime Darby Plantation Berhad dan anak syarikat diyakini akan mengambil langkah berpatutan bagi mengembalikan keyakinan terhadap pasaran dan produk mereka. Menurut Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB Dr. Ahmad Parviz Gulam Kadir, pihaknya bersama dengan pemain industri giat melakukan kempen sejak Ogos lalu bagi meningkatkan imej minyak sawit di negara ini, terutamanya melibatkan tafsiran buruh. Selain daripada engagement antara syarikat-syarikat ini, imej minyak sawit di negara kita amat penting. Jadi sebenarnya selain daripada engagement direct antara syarikat dengan CBP, kita juga telah sejak bulan Ogos yang lepas menganjurkan cara fizikal dan kini cara webinar. Kita panggil roadshow untuk buruh atau isu buruh di dalam negara. Ramai mungkin yang tidak tahu isu buruh ini. Mungkin kita merasakan apa yang kita ambil tindakan adalah sesuai ataupun selaras dengan apa yang diperlukan. Tapi di negara-negara contoh USA, mereka mempunyai undang buruh yang tersendiri, di mana cara mereka menafsirkan buruh paksa mungkin tak sama dengan kita. Jadi mungkin ada tindakan-tindakan yang kita buat yang kita rasa normal, tidak menyebabkan buruh paksa, tapi pada mereka adalah satu tindakan yang boleh dikaitkan sebagai buruh paksa. Jadi perkara ini kita laksanakan bersama dengan pihak kementerian, Jabatan Buruh dan begitu juga dengan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Kita bekerjasama dan kita mengadakan roadshow ini untuk memberi gambaran yang lebih baik kepada industri sawit supaya pihak penghasil ataupun plantation ataupun estate di Malaysia dapat memastikan bahawa isu yang sama tidak berulang dan mereka juga sedar apa sahaja tindakan yang mereka ambil adalah selaras dengan apa yang diperlukan oleh pasaran dunia lah.